لا غفرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. In aradta an ta'rifa qadra. Situ. In aradta an ta'rifa qadrak indahu. Fanzur fi ma za yuqimuka bih. Ini satu kaedah yang besar diberikan oleh Sayyidina Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Jika engkau kehendaki, akan mengetahui kadarmu, dan itulah yang paling besar untuk kita pantau. Kalau kita mendaki akan mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat atau jauh, terang atau gelap. Maka tilik olehmu pada barang yang mana didirikan engkau di dalamnya. Ya. Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tengok Tuhan letak dekat mana, dalam taat ke, dalam maksiat ke, ya, dalam mana bersungguh-sungguh riyadhah mujahadah atau tenggelam dalam kelalaian dunia, situ dapat tengok. Ada setengah ulama kalau tahu kedudukan kau dengan Allah Ta'ala, kau bangun malam apa kau ingat gitu, kan? Tertidur pun bangun ketiga apa kita ingat. Kalau dia terus bangun aja membesarkan Allah Ta'ala, memuji Tuhan, bangun tahajud menghadap, tu kedudukan kau dengan Tuhan tu mana elok lah. Dia kalau bangun itu tengok mana Danhil, tu makam Danhil lagi kan. Bangun tidur ke rokok. Makam ni makan rokok kan. Habis. Ada satu kaedah diberikan oleh ulama, in aradta an ta'rifa qadrak. Manakala kamu nak mengetahui kedudukan engkau di sisi Ta'ala, maka sila lihat bima pada barang, bima za yuqimuka, pada mana yang mendiri ia Ta'ala akan dikau. Ya. Sebab apa dia kata di annal a'malul alamatun wal aqwal karamatun. Bahawasanya segala amal itu dipanggil alamat. Mana amal sesuatu menunjukkan alamat, tanda kedudukan dia. Al-aqwal itu karamah. Kalau akwal itu karamat. Kalau gitu wal karamat itu dalil, ya, wal ulum itu wasail. Allah. Maka jikalau didirikan engkau dalam menuntut dunia, ya, kita tengok kalbi kita ada minat, sibuk, ya, siang malam pagi petang mengambat dunia, dan kasih pula, ya, daripada segala syahwatnya syahwat dunia melekat dalam kalbi kita, menggila dalam kepemikiran kita, dan lazatnya dunia dia bergambat betul siang malam, sesungguhnya dihinakan, ya, mana engkau dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tidak memberikan penumpuan hayatur ruhaniyah. Ingat tak? Lalu diulang kalam tu. Paliyata yatana'amu bihazil hayah. Naklah kau bernikmat dengan kehidupan rohani. Kalau tidak, maka dia kata apa? Qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah. Semua Ta'ala mengazab engkau dengan leka hidup melayan sangkar luaran. Apa sangkar luar? Makan, tidur, pangkat, jawatan, dia berebut tu kerja dia. Ya, Ta'ala beri dia akal yang sebenarnya boleh memikir, berikan dia peluang, tiba-tiba situ dia pergi ponah tempat lain. Orang pergi tempat tinggi,
Dia duduk tepi longkang. Ya, dia duduk di tepi-tepi longkang-longkang dunia. Dan jauhkan engkau daripada pintunya. Ya, kalau kita tengok dalam kalbi kita berkeladak lagi tuan-tuan, makin gila dengan dunia, bergambat, sinar menunjuk orang berlegai dengan dunia, maka orang tu berkeladak batin dia dan dia tidak jumpa pintu Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya barang siapa menuntut dunia dan nikmatnya, dia mengejar matlamat dia ialah menghimpun dunia tak habis-habis, ya, dan mencita membincang kenikmatan dunia tak habis-habis, maka jadilah ia tiada harga. Ya, orang tu dipanggil la qimah, tidak ada harga baginya, dari kerana kasih lain dari Allah tu. Siapa dalam kalbi dia tidak ada kasih kepada Allah, maka orang tu tidak ada nilai dalam hidup dia. Ya. Kalau dia kata nilai, itu menandakan ukuran dia sudah terbalik. Ya, ukuran dia sudah terbalik. Ukuran dia sudah sesat daripada asal. Ukuran kita di situ letak dia. Tingginya martabat seorang, hebatnya kedudukan seorang ialah mahabbah dalam kalbi dia ada. Bila mahabbah dengan Tuhan tak dengan kalbi dia, dibubuh mahabbatud dunia, mahabbatus syahwah, maka habislah. Nilaian orang tu tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jangan si ahli dunia ni, ya, pandangan orang kafir tu tak ada guna apa tu. Ya. Dan barang siapa kasih akan suatu, jawab dia, maka jadilah ia akannya hamba. Man ahabba syai'an fahuwa abdullah. Siapa yang kasih satu benda, dia akan jadi hamba benda tu. Dia kalau tanda dia kasih tanah, dia akan jadi hamba Tuhan. Dia akan jadi hamba kepada dunia, pada makhluk, maka dia tidak ada mahabbah. Dia tak ada mahabbah, mana ada jalan makrifat. Ya. Jalan makrifat dia tak akan ada, melainkan dia mesti ada mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah jalan mahabbah. Dan mahabbah tidak akan dapat melainkan dia dapat kemanisan. Ingat kaedah itu. Tidak main letak. Mesti dapat manis ibadat. Dan manis ibadat kita akan dapat melainkan ada istighal, tumpuan, fokus, bersungguh-sungguh memerhati, amati, memantau segala amalan kita, ya, zahir dan batin, bahawa dia akan dapat manis. Kalau dia buat cincai lebih kurang, dia dapat, Tuhan tak bagi dan dapat mahabbah lagi jauh. Atau mahabbah dia dapat al-aish, rindu yang kuat. Baru dia dah rapat tu hijab, aku buka hijab, ya. Kita minta, ya Allah bukalah hijab hati kita dengan dunia. Seorang dia ambil tiket nak pergi utara, ambil tiket ke selatan, mana boleh, ya, mengambil tiket lain nak pergi tempat lain, ambil tiket tempat lain. Apalagi manis dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan tak ada, itu amat bahaya. Ibarat telur di ujung tanduk. Orang yang kalbi dia tidak ada rindu dengan Allah Ta'ala. Betul, cek baliklah. Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut segala halat, ya, dalam kelakuan-kelakuan, di dalam apa, perjalanan sufi ada hal, kelakuan, makam, dituntut seronok benda tu, kelakuan terbuka ni, dan maqamat, makam tu, makam dituntut tu, dan mukasyafat, dan segala mukasyafah, tu terbuka sini, dia tuntut benda tu. Jadi dalam tuntutan dia, kalbi dia, maka jadilah engkau hamba sekalian itu. Kau bukan hamba Tuhan, kau hamba mukasyafah, kau hamba makam, kau hamba hal. Dan kecil harga engkau. Tadi tak ada harga kan kalau dengan dunia, tapi yang ni ada sikit. Ya, ada sikit harga, tapi sikit sangatlah harga dia. Nilaian di sisi Allah Ta'ala tu amat jauh, kurang lagi, tidak ada ketinggian dalam kehidupan perjalanan dia menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab tu kalau Tuhan dah bukakan, ya, antara dia dengan Tuhan makrifat yang khasah, jangan dia dia sibuk lagi dengan warik dan tak tumpu terus dia dengan Tuhannya, ya. Allah karim. Itu kaedah besar ni, dibuka oleh para arifin billah. Tanda-tanda
seorang tadi sampai atau tidak, dan sifat-sifat orang yang wasil atau tidak. Habis. Bila tak ada ilmu je dia tak. Ya. Dia zikir-zikir suruh dia kata kuat buka kau duduk malam makan. Siapa nak naik sana naik sini, apa naik terus ke Tuhan dia terus. Ya, terus kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda dia retilah. Tapi tak ada ilmu dia masalah, terbuka benda wah dia seronok. Lepas tu bincang pula mukasyafat. Dia memang ada mukasyafat. Tapi mukasyafat billah tu yang kita nak. Ya, terbuka dia dengan Tuhan. Kau pergi alam tu masih alam nama dia. Arash pun alam lagi, bukan matlamat kita. Dan jikalau didirikan engkau akan hamba baginya. Kalau Allah Ta'ala dirikan kita jadi hamba pada Ta'ala, padahal merdeka. Dibagi dulu dalam makam hurriyah. Yang pertama makam ibadah, yang kedua makam ubudiyah, dan yang ketiga dipanggil makam hurriyah. Makam hurriyah dipanggil makam ubudah. Ia telah merdeka kalbi dia daripada makhluk. Ya, dia telah tak tertawan. Lawan merdeka apa? Tertawan, masih ditawan, tidak dimerdekakan. Bila dia lepas dimerdekakan daripada segala khalaik makhluk, padahal merdeka daripada barang yang lain daripadanya, barang lain daripada Ta'ala. Dia pada hal ke maqamat ke mukasyafat dia, benda tu memang dia lalu sebenarnya. Dan perjalanan dia akan lalu ahwal, maqamat, mukasyafat, tapi jangan berhenti itu. Ya, itu dipanggil keadaan dalam perjalanan. Tapi jangan dia stop itu, dia stop seronok situ dah habis. Ya, detail benda ni kena faham betul. Maka sungguhnya amat besar anugerah Allah Ta'ala atasmu bila Tuhan merdekakan qalbi dia, tidak ditambat dengan maqamat, dengan ahwal, dengan karamat, bahkan ditambat hati dia terus dengan dia saja. Itu baru besar. Dan besar qadarmu, mana nilaian dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada ni. Nah, jadilah engkau dengan dia. Ya, jadilah engkau ma'allah. Kun ma'allah, barulah apa? Tarallaha ma'ak. Kun, jadikan diri kamu ma'allah. Apa ma'allah? Apa makna tuan? Duduklah kamu dalam makam ma'iyah. Itulah maksud dia ma'allah. Kau ada suluk tak faham ma'iyah ni. Jadilah kamu serta ma'iyah tu diambil kalimah ma'a, mim ain ma'a. Ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, di mana aina ma tuwallu, di mana kamu berhadap, di sana ada wajhullah. Itu murakabah boleh panggil ahadi saja. Kalau wahwa ma'a tu, wahwa ma'akum, diambil kalimah ma'a. Dibubu ya nisbah ma'a ay ma'iyah. Itu mana ma'iyah? Makam ma'iyah, makam dia ma'iyah ma'a, mana serta. Kun ma'allah, latih diri kamu serta dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Jawab dia, ya, tarallaha ma'ak. Tarallaha, nasa engkau melihat Allah Ta'ala itu serta kau. Kita latih murakabah ma'iyah menggunakan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nasi Tuhan akan buka. Bila dia serta dengan engkau dan engkau faham menyertai dia, selamat. Ya, barulah kalbi kamu tidak akan terjejas dengan kesertaan ya hisiah luaran ni. Kalau tidak terjejas kan. Dia tidak ada ma'iyah dengan Tuhan. Ya, dapat di kesedapan dunia, biarlah di ma'iyah kalbi dia dengan dunia, dengan nafsu, habis terikat. Itu dia panggil dia makam apa dia panggil? Dia belum lagi makam hurriyah. Ya. Dia tidak dapat merdeka yang sebenar. Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut segala hal dan makam dan mukasyafat, maka jadilah engkau hamba sekalian itu, dan kecil harga engkau. Dan jikalau didirikan engkau pula akan hamba baginya, ini bagi Allah Ta'ala, padahal merdeka, makam hurriyah, daripada barang yang lain daripadanya, daripada Ta'ala. Mana mafi qalbi ghairullah, ya, tak ada dikasat, dipandang semua dengan dia, dia berjalan dengan dia, ya.
maka sungguhnya amat besar anugerah Allah Ta'ala atasmu, ya, dan besar kadarmu, kedudukanmu kepadanya pada Ta'ala, dan jadilah engkau dengan dia. Jadilah engkau ma'allah, serta dia. Dan barang siapa tiada ada ia dengan Allah Ta'ala, maka barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka fana'lah ia dari tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Ya, barang siapa tiada ada ia melainkan dengan Allah, mudah-mudahan ada lapas melainkan. Situ ada? Tak ada. Barang siapa tiada ada ia melainkan dengan Allah je, itu maksud dia, maka barulah fana'lah ia dari tiap-tiap barang yang lain. Tapi kalau dia tidak dengan Tuhan, maka dia lenyap dengan Tuhan, dia bersama dengan makhluk. Dia ma'al khalaik. Kita tak nak ma'al khalaik, kita nak dengan ma'al khalik. Ya, khalik itu Tuhan, khalaik itu makhluk. Hingga ilmunya dan syuhudnya pun jangan, dia nak terus dengan Tuhan. Dan barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Dia dua je. Kalau dia tidak ma'allah, jawab dia ma'anfusihim, ma'adiri dia. Kun ma'allah, la bi'anfusikum, bukan dengan diri kamu. Jadi kamu dengan dia, bukan dengan diri kamu. Kalau dengan diri kamu, ya habis mahjub. Sebab kata ru'yatul wujudka mani'ah, memandang akan diri kamu itu mani', menyekat jalan rohani kita dengan Tuhan. Maka jikalau engkau mengambil dalil atas makam engkau pada barang yang didirikan engkau dalamnya, maka jikalau engkau daripada ahli syariah, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Jikalau engkau dalam makam ahli syariat lagi, maka lazimkan olehmu akan dirimu. Ya, lazim diri dengan apa? Kepada asar. Asar mana apa? Kesan-kesan makhluk. Itu makam syariah, dia memandang kepada makhluk lagi. Dan jikalau ada engkau ahli khidmah, maka fanakkan olehmu daripada nazarmu baginya. Kalau duduk dalam makamul khidmah, dia kena lenyapkan pandangan kepada yang lain. Matikan af'al makhluk dalam memandang af'al dia. Matikan sifat awsaf makhluk dalam memandang sifat dia. Dan matikan wujud makhluk dalam memandang wujudan dia. Bahawa dia betul itu. Dan jikalau ada engkau daripada ahli hakikah, duduk dalam makam hakikat, maka fanakan olehmu daripada fana. Ya, fana dia itu pun difanakan dengan apa? Afna, hingga adalah engkau lihat baginya fana, kerana bahawasanya hakikat kepada mereka itu, ya, menafikan asar segala sifatmu daripadanya dengan segala sifatnya. Mana padamkan segala sifat makhluk dalam memandang sifat Allah Ta'ala. Ya, tanda dia terbuka dengan Tuhan, padam pandangan makhluk. Lagi dia nampak makhluk tu belum sampai. Nampak di mana? Qalbi, sir, dalam tu. Keperasaan makhluk, perasaan belum sampai. Kalau dia dah sampai, dia tak perasan. Confirm. Nur tu masuk, dia hilang habis. Sahibul haqiqah ghaba anil halaq. Duduk makam hakikat, lenyap makhluk daripada keperasaan qalbi dia. Maka berlazat dia dengan Allah. Ya, sebab tu dia bila berlazat dengan Tuhan, dia tak ada pandang pun dah. Orang caci dia tak rasa, orang maki dia tak apa. Orang puji dia pun dia tak rasa. Rasa dia bukan dengan makhluk pun sudah irtihar, ditekankan. Dia rasa dia dengan tu istilah dia panggil alamul batin, alamil malakut dia masuk. Wal jabarut. Dan kata setengah mereka, bermula sufi itu orang yang suci daripada dirinya. Orang duduk dalam makam sufi sebenar, ahli hakikat sebenar, maka suci daripada diri. Dia tidak memandang dirinya lagi. Ya, anania tak ada kat dia. Dan fana dengan Tuhannya, lenyap dia makhluk, dia ma'allah. Dan kerana inilah sufi itu terlebih tinggi makam, ya, kerana bahawa ia menghimpunkan antara segala makam dan segala hal yang sekaliannya, serta apa? Fana fillah. Dia lenyap pada Allah Ta'ala daripada makhluk tadi, kerana ia kaya dengan Allah daripadanya pada makhluk. Ya, kerana ia kaya, dia cukup dengan Allah, daripada makhluk, daripada menghadap makhluk.
Tu. Wa kafa billahi syahida, cukup bagi kita Tuhan yang menyaksikan. Apa kita buat Tuhan tahu tak? Tahu. Disaksi tak? Dah. Apa lagi nak pusing kat orang? Dia pusing ibadahnya, pusing kat orang, menandakan dia tak kenal Tuhan. Tak pun lebih besar daripada tak dah. Pada besar Tuhan, kenapa kau pusing kepada makhluk? Dia pusing pada makhluk menandakan dia masih duduk dalam ghaflah. Ya, kegelapan zulmatul ghaflah, kegelapan kelalaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila lalai, bila nak terbuka hijab. Tu. Dan satu lagi dia kata mata razaqaka ta'ah wal ghina bih anha faqad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Mata razaqaka ta'ah, dan manakala dikurniakan, mana Tuhan rezekikan akan dikau at-ta'ah, mana taat yang kita buat ada rezeki Tuhan, rezeki daripada ni panggil qutul arwah, ya rezeki roh, yang ni lebih besar. Dan siapa yang memberi? Dia. Taat yang datang tu dia beri, bukan kita apa, tak ada. Satu. Kemudian wal ghina bih anha, kemudian kaya dengan dia. Ghina bihi, dengan dia ay billah, mana hati dia cukup dengan Tuhan. Anha anita'ah anil matruk, mana meninggalkan memandang kepada taat dia. Dia buat, maka dia seronok dengan Tuhan, bukan dia seronok dengan taat. Itu beza kan? Kalau dia seronok dengan taat, itu masih lagi terhijab. Dia buat taat, dia seronok dengan taat. Jangan. Dia seronok dengan Tuhan, bukan dengan taat. Ya. Ini lagi halus ni. Kebanyakan kadang kita seronok dengan taat. Buat ibadat, seronok dengan ibadat kan. Tuan dia tu, billah tu. Sebab dia kata sini bihi, bil ghina bihi anha. Maka kalau begitu kedudukan dia, ya, bila Tuhan rezekikan taat dan dia kaya mana dengan Allah daripada taat itu, maka faqad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan, maka sesungguhnya telah disempurnakannya lah atasmu, mana telah sempurnakan atasmu segala nikmatnya pada zahir dan batin. Ya, mana dapat nikmat zahir batin bila taat itu diberikan, diizinkan Allah kepada dia, kemudian hati dia hanya berseronok, berlazat, kaya dengan Tuhan, bukan dengan taat. Ya. Kalau tak dibahas ulama sufi bahas ni, nak faham tadi. Buat ibadat dah, ada apa lagi? Dah cantik dah tu, kan? Bila cek dalam balik, banyak lagi lorong-lorong ni kena lalu dengan betul, supaya dia jangan terkeliru dan tersangkut. Allah. Kemudian kita mana, maka murad mana dikendaki daripada nikmat yang sempurna tu. Ya, nikmat yang sempurna. Asbagha, faqad asbagha 'alaika ni'amah. Tuhan menyempurnakan atas engkau segala nikmat dia tu. Apa makna dia? Yang terlebih tinggi nikmat ialah mendirikan pada ubudiyah, mendirikan kehambaan dalam keadaan musyahadatul rububiyah. Ya, dia mengerjakan taat, kemudian dia takluk dia dengan rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, pada ada dua tu. Kun bi awsafir rububiyah muta'allikan. Satu. Wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Ini dia. Kun, jadikan diri kamu tu bi awsafir rububiyah, terhadap sifat-sifat ketuhanan Tuhan, muta'allikan, bergantung setiap saat. Kalbi kita bergantung dengan setiap saat. Wa bi awsafil ubudiyah, dan sifat kehambaan lahir ni ibadat itu mutahaqqiqan, mantap. Mana syariat dia mantap, hakikat dia kemas. Bawa dia jalan cantik. Ya. Dan jikalau engkau kendak pula, apa maksud kendak sini? Aipil ibarah, dalam mengolah makna matan tu. Kau kendak, engkau kata apa? Mendirikan syariat serta muafakat akan muafakat asarul hakikah. Mana syariat dikerjakan, kemudian mutabik, sejajar dengan tu akan asarul hakikah, iaitu kesan daripada hakikat. Apa dia asarul hakikah? Apa asarul hakikah? Musyahadatul rububiyah itulah tadi. Musyahadah ar-rububiyah itu dipanggil kesan hakikat. Dia dapat akan syuhud akan Allah SWT. Kerana bahawasanya dengan dia,
jatuhlah kesenangan. Barulah dipanggil orang yang mendapat saadah, kebahagiaan sebenar di dunia. Dan lepas daripada barang yang lain, baru dia apa? Terangkat rohani dia menuju ke alam makrifat ke Tuhan. Kalau tidak, dia masih pegang dengan makhluk diri dia, tak lepas dan tak naik lagi tu. Berpusing-pusing dekat situ. Habis. Dan kata orang bermula, nikmat itu iaitulah menyampaikan akan dikau pada hakikat itu musyahadatul rububiyah, dan memutuskan akan dikau daripada khalaik sampai engkau kepada Tuhan, dan terputus kalbi kamu dengan makhluk. Itu dia panggil apa tu? Nikmat paling besar. Itu asbabun ni'am, nikmat paling besar bila kalbi kita tidak terikat dengan makhluk, bahkan dia terikat dengan Allah Ta'ala. Habis. Kemudian bermula yang dituntut daripada hamba itu dua perkara. Yang dituntut oleh Ta'ala kepada kita dua. Di sini apa? Mendirikan segala amar pada zahir. Mendirikan segala perintah pada zahir, iaitu taat yang zahir. Dengan apa? Segala amal. Mana amalan dia kena buat, kena speed betul-betul zahir. Kedua, ta'aluk pada Allah pada batin. Dia buat amal, kemudian kalbi dia ta'aluk dengan Tuhan. Bahawa amal ni buat semua dirasa dari Allah, bukan dari pandai diri dia, hebat dia tak ada itu. Iaitu kaya dengan dia daripada yang lain. Kaya apa makna? Tidak berhajat yang lain, melainkan dia dengan Tuhan dia. Maka apabila mengurniakan Allah Ta'ala hamba itu, dua perkara ni, ya, cantik syariat dijaga dan kalbi dia hanya dengan Tuhan, dia tidak berpaling pada makhluk, maka sungguhnya disempurnakan baginya atasnya nikmat yang zahir dan batin. Ada dia. Itu kata syariat dengan hakikat dia tak boleh bercerai. Dan disampaikan kepada kesudah-sudahan angan-angan mana cita-cita dalam dunia dan akhirat. Ya, cita terbesar dalam dunia akhirat itulah dia. Ya, syariat zahir diikat kita, mengikat dengan syariat zahir, yang batin mengikat dengan syariat yang batin, iaitulah musyahadatul rububiyah dengan Allah Ta'ala. Atau dipanggil dalam matan akan datang dia panggil kun bi awsafi rububiyah muta'allikan wa bi awsafi rububiyah mutahaqqiqan. Ya, habis kemudian dan kata Syekh radhiyallahu an, khairu ma tatlubu minhu huwa talibuhu minka. Ni akan datang dibincang apa doa yang kita nak minta yang terbaik. Apa benda yang paling baik kau minta dengan Tuhan? Ialah Tuhan yang Tuhan minta dekat kamu. Apa Tuhan minta kat kita? Bukan Tuhan minta berhajat tak. Mana Tuhan suruh kita apa dia? Izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan zahir dan batin. Itu yang Tuhan suruh. Ya. Semakal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Inna khairal Quran. Alhamdulillah. Subhanakallah. Awal tak cakap bila awal ni ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi kiram sya'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استغفر الله العظيم الله غفور لي أفضل زدني فاعلم أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر محمد بن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم وجبه نعم ada jamiah binti Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wasallam alladzi tarasa wa khatamta kama lahu bi asma Allahumma Allahumma salli kama sawam Qur'an hadiyatan ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wasallam jami'a binti Allahumma qillah wa rahmah karim insan Allahumma anzir rahmata wal maghfirata ala as-sa'ila li qubur min al-muslimin wal muslimat salamun ala al-mursalin taqabbalallahu minkum ya karim